Menurut artikel Naib Chancellor Universiti Teknologi Malaysia UTM, Prof. Dato' Dr. Wahid Omar menyampaikan bahawa guru dan pensyarah mempunyai tugas yang berat dalam melahirkan Islam yang seimbang. Katanya, UTM juga mendukung misi penyempurnaan akhlak agar memiliki nilai-nilai moral dalam diri setiap insan. Sehubungan itu, beliau menggunakan tema pendidikan tinggi berpaksikan kemanusiaan bagi buku perutusan UTM 2019 kerana menurut beliau, isu kemanusiaan semakin meruncing pada masa kini. Tambahan beliau, pendidikan berpaksikan kemanusiaan penting sejajar mendukung falsafah pendidikan kebangsaan dalam pembentukan insan seimbang secara menyeluruh. Oleh itu, peranan dalam mendidik dan melahirkan insan seimbang amatlah perlu dititikberatkan dan bukan hanya sekadar dipandang dengan sebelah mata. Selari dengan artikel tersebut, pendidikan di Malaysia dalam usia memperkembangkan lagi potensi insan yang seimbang dan harmonis. Apakah yang dimaksudkan dengan insan seimbang? Insan seimbang mempengaruhi 4 aspek iaitu dari segi intelek, mempunyai daya pemikiran yang kreatif dan kritis dalam menyelesaikan masalah. Memandang dari aspek emosi pula ialah memiliki emosi yang tenang dan terkawal. Kata lainnya ialah waras dan apa jua cabaran yang dihadapi. Manakala aspek seterusnya ialah jasmani, merujuk kepada kecergasan individu dalam membina fizikal yang sihat dan mantap. Akhir sekali ialah aspek rohani. Walaupun aspek ini kelihatan remeh, namun didikan dan amalan keagamaan yang sempurna dapat membentuk pribadi akhlak yang mulia. Ahli-ahli falsafah idealisme adalah seperti Plato dan baru Spinoza. Falsafah ini memberi kepentingan kepada fikiran jiwa dan kerohanian. Oleh kerana idealisme mempercayai tentang kepentingan akal dan idea, maka tumpuan dalam bidang pendidikan ialah melatih akal, menyubuhkan roh dan menguasai idea. Maka dengan ini dapat melahirkan insan yang seimbang dari segi fizikal dan mental. Kepentingan teori idealisme adalah individu mempunyai kebebasan untuk membuat keputusan sendiri. Ini makna mereka bertanggungjawab terhadap sesuatu tindakan yang mereka lakukan. Selain itu, teori idealisme yang berpeluang kepada kepercayaan kerohanian telah melahirkan individu yang suka mengamalkan ajaran agama sebagai panduan hidup. Nilai-nilai positif yang telah diajar dalam agama dapat membantu melahirkan insan yang seimbang seperti berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berpengetahuan tinggi. Seterusnya kita pergi kepada komunikasi sosial. Komunikasi sosial adalah aktiviti sepanjang yang dikongsi oleh semua manusia. Tujuannya adalah berkongsi pandangan dan pengalaman sesama manusia atau diri sendiri. Ini menunjukkan warga pendidik dan pelajar banyak menggunakan komunikasi sosial. Jadi, apakah elemen komunikasi sosial? Pertama, people. Setiap proses komunikasi melibatkan manusia yang merupakan pihak pengirim pesan seperti guru yang sedang mengajar dan penerima pesan seperti pelajar yang sedang tekun mendengar guru mengajar. Yang kedua adalah mesej. Mesej adalah pesanan yang ingin disampaikan oleh pihak pengirim kepada pihak penerima. Seperti guru mengajar topik baru kepada pelajar, pelajar menerima pesanan dengan faham topik tersebut. Yang ketiga, noise. Noise adalah gangguan-gangguan muncul yang menyebabkan pesanan tidak dapat diterima secara maksimum. Seperti sesuatu yang bising, menyebabkan pelajar tidak dapat mendengar guru mengajar. Keempat, efek. Efek adalah hasil interaksi dalam proses komunikasi. Di sini, pendidik akan melihat pelajar faham dan boleh buat sesuatu kerja dengan baik. Seterusnya, kita pergi kepada tanggungjawab sosial. Tanggungjawab sosial adalah dilaksanakan oleh individu atau kaki tangan yang bentuk syarikat atau organisasi. Tanggungjawab sosial adalah tidak wajib. Tetapi seperti dalam artikel, guru berperanan menjambung misi dan dakwah Rasulullah dalam mendidik masyarakat serta memelihara kesejahteraan manusia. Ini dikira tanggungjawab sebagai seorang pendidik. Berita menyatakan kepentingan guru dan buku dalam pembentukan insan dan cabaran yang dihadapi dalam proses tersebut. Selepas membaca berita tersebut, saya bersetuju dengan pendapat beliau bahawa pendidik perlu membawa pelbagai kebolehan dan kualiti peribadi yang tinggi dan seimbang. Tanpa nilai seorang insan dalam seorang guru, apalah yang dapat diajar supaya muridnya menjadi insan? Malah, ajaran yang disampaikan kurang meyakinkan
apatah lagi menjangkakan pelajarnya untuk mengikuti ajarannya. Selain itu, guru berkaliberlah yang dapat memimpin dalam menyelesaikan cabaran terhadap masyarakat untuk melahirkan insan sejahtera. Hal ini kerana sikap ingin tahu dan akhlak yang tinggi dapat dipupuk sejak dari bangku sekolah lagi. Setelah mereka dewasa, masyarakat generasi baru yang berilmu dan berakhlak akan dibentuk. Maka, dua cabaran iaitu membina masyarakat yang berilmu dan membina masyarakat yang berakhlak dapat diselesaikan, yang merupakan cabaran terhadap masyarakat untuk membentuk insan sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Najmin binti Syarullah Khan dan saya akan membincangkan tentang cabaran dan kepentingan terhadap isu membangunkan modal insan yang cemerlang. Modal insan merupakan pelaburan terpenting bagi pembangunan sesebuah negara dan mencari teras kepada inovasi dan ekonomi berpendapatan tinggi yang produktif. Kepentingan yang pertama adalah untuk menjadikan negara Malaysia sebagai negara yang mampu berdaya saing dan berdaya maju dengan negara-negara membangun yang lain agar mampu dijadikan contoh oleh negara-negara di rantau Asia. Hal ini kerana modal insan kelas pertama adalah merupakan golongan tenaga muda. Golongan ini menjadi tulang belakang bagi memastikan negara Malaysia akan sentiasa membangun seiring dengan negara-negara maju yang lain. Cabaran yang dihadapi dalam pembangunan modal insan adalah disebabkan kelemahan penguasaan kemahiran 3M iaitu membaca, mengira dan menulis di kalangan pelajar. Secara tidak langsung, perkembangan jasmani, emosi, rohani dan intelek secara seimbang dan menyeluruh tidak dapat dijana kerana nilai-nilai pembelajaran yang diterapkan tidak mampu diserap dan dibentuk dalam diri pelajar. Kemahiran penguasaan 3M di kalangan pelajar merupakan satu fokus dan strategi yang dilakukan bagi membangunkan modal insan terhadap penguasaan 3M ini. Cabaran yang seterusnya adalah penyalahgunaan internet telah menyebabkan ramai individu cenderung untuk melakukan perkara yang tidak baik. Hal ini kerana nilai-nilai negatif daripada penyalahgunaan internet seperti melayari perkara yang tidak berfaedah telah mempengaruhi hidup mereka. Ini telah menyebabkan lahirnya insan yang suka membuang masa dan suka melakukan perkara yang tidak berfaedah. Maka, jelaslah penyalahgunaan internet telah menjadi penghalang kepada pembentukan insan yang seimbang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Rumusannya, konsep insan seimbang ialah seorang insan yang sempurna merangkumi aspek fizikal, emosi, intelek dan rohani. Impak positifnya pula akan terlahirlah seorang insan yang mempunyai ilmu pengetahuan, berakhlak mulia, dapat menjalankan tanggungjawab serta memberikan sumbangan kepada masyarakat. Konsep insan seimbang penting kepada pelajar kerana untuk menerapkan akidah yang sejahtera, kepribadian yang mulia, fizikal yang kuat dan juga daya ingatan yang tinggi. Selanjutan dengan itu, turut menjadi impak kepada negara. Misalnya, kita dapat melantik pemimpin yang kompeten dan berintegriti. Pembangunan ekonomi akan menjadi lebih pesat dan drastik. Pentadbiran yang baik serta kebajikan kesihatan rakyat akan lebih terjamin. Maka, sudah terang lagi bersuluh bahawa pelajar harus bermula dari sekarang dalam fokus untuk memacukan diri sebagai seorang insan yang seimbang. Manakala, guru juga sebagai pembangkit utama harus mendukung pelajar dalam misi penyempurnaan akhlak yang teras penting. Berdasarkan artikel kami ambil iaitu cabaran warga pendidik dalam membangunkan modal insan. Sebagai penutup kata, seorang penulis bernama Leo Tolstoy pernah berkata, "Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself." Sekian, terima kasih daripada kumpulan kami, The Young Philosopher.